guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel. Satu lagi isu yang hangat diperkatakan oleh warganet rakyat Malaysia di media sosial ketika ini. Isu yang semakin panas ya terkait dengan GISBH apabila satu gambar ya pengerusi semboyan ini bergambar dengan pemimpin daripada GISBH dan menjadi bualan ramai. Namun apa yang lebih mengejutkan hari ini, ya pengerusi semboyan ini mengutus surat terbuka ya kepada Kepres. Kepres juga sempat membuat pandangan berkaitan dengan isu itu. Jadi surat terbuka yang dihantar oleh pengerusi semboyan ini kepada Kepres. Jadi apa yang berlaku sebenarnya sahabat-sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya bawakan Anda kenyataan media yang baru kita terima. Dan satu perkara yang mengejutkan lagi, adakah Anda masih ingat ya berkaitan dengan seorang pendakwa selebriti yang telah dihukum penjara 10 tahun dan juga sebatan. Jadi ini sedikit update yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Oke, itu yang pertamanya, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Tular gambar bersama GISBH, Yusuf Azmi seru Kepres bersemuka. Keprais. Alright. So, mari kita lihat ya kenyataan media ini. Jadi pengerusi semboyan Malaysia Yusuf Azmi membuat surat terbuka mencabar Keprais untuk bersemuka dengannya bagi membincangkan ketidakpuasan hati antara kedua pihak. Kontroversi kedua-duanya bermula apabila Yusuf Azmi dalam satu video pendek mempersoalkan mengapa Keprais tidak berpuas hati dengannya dan mencabar agar penyanyi itu datang bertemunya. Keprais kemudian membalas semula dengan satu video ringkas, memotong sedikit video asal Yusuf Azmi sebelum meletakkan lagu Pasar Iklan di Putrajaya. Pasar Iklan di Putrajaya ini lagu yang sedang trending ya, lagu mengangkat pemimpin daripada GISBH yaitu Abuya, serta gambar Yusuf Azmi bertemu ahli GISBH. Susulan itu Yusuf Azmi tampil memuat naik satu poster yang merupakan surat terbuka untuk Keprais. Katanya pihak semboyan Malaysia mengajak Keprais untuk berdepan dengan kami dan bercakap depan kami tentang apa yang tidak puas hati terhadap pihak kami. Kami menjemput Keprais dan masih menganggap anda sebagai seorang lelaki, kata surat itu. Jadi terdahulu Keprais mendedahkan sekoping gambar Yusuf bersama pemimpin Global Equine Service in Business Holding Sdn Bhd sehingga menimbulkan pelbagai spekulasi. Dan difahamkan gambar tersebut dirakam di sebuah pusat beli belah terkenal dalam satu majlis awal tahun ini. Ia sekaligus mengaitkan pengasas semboyan itu dengan kumpulan yang sedang disiasat oleh polis, yaitu kumpulan GISBH, yang mana kumpulan ini telah pun difatwakan sesat ya oleh negeri Perlis. Dan sekarang ini negeri-negeri lain juga sedang mempertimbangkan segala bukti fakta untuk menfatwakan Global Equine Service in Business Holding Sdn Bhd ini sebagai sebuah ajaran sesat. Karena seperti yang anda tahu sahabat semua, kalau saya tidak silap 1994 ya, kumpulan ini juga pernah difatwakan ya pada ketika itu dengan namanya sebagai Al-Arkam ke apa. Jadi mereka telah pun difatwakan sebagai satu kumpulan yang melakukan ya ajaran sesat dan sebagainya. Dan hari ini kita nampak bukti demi bukti yang didedahkan, dibongkarkan, dan juga testimoni mantan-mantan bekas-bekas ahli GISBH ini agak mengejutkan kita. Sehingga kan ada juga yang membuat pendedahan, mereka diugut ya, diugut untuk tidak membuat pendedahan dan sebagainya. Macam GISBH ini sudah jadi geng gangster pula ya. Bukan saya tuduh ya, itu pandangan saya. Dan memang panas apa sudah berlaku dengan isu ini. Jadi apapun sahabat semua, untuk perkara kedua saya juga ingin berkongsi dengan anda ya berkaitan dengan Daisat. Daisat ini telah pun dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan juga 3 sebatan. 3 sebatan. Jadi kenapa disalahkan? Mari kita lihat, mungkin ada di antara yang sudah lupa dengan kes ini. Ya, Daisat memfailkan rayuan di Mahkamah Tinggi Shah Alam berhubung sabitan hukuman penjara 10 tahun dan 3 sabitan atas
satu pertuduhan merogol seorang wanita pada 2019. Ini antara kesalahan yang telah pun dibuktikan dan telah terbukti sehingga individu ini telah pun dihukum ya sebanyak dijatuh hukum ya 10 tahun penjara dan juga 3 kali sebatan. Pemilik nama sebenar ya nama sebenar Syed Shah Iqmal Syed Mahir Muhammad ya, panjang namanya. Syed Shah Iqmal Syed Muhammad Saiful itu mengemukakan permohonan itu karena tidak berpuas hati terhadap keputusan hakim Nur Razlin Othman yang menjatuhkannya hukuman tersebut pada 30 Ogos yang lalu. Syed Shah Iqmal 29 tahun membuat permohonan itu menerusi notis rayuan yang difailkan pada 30 Ogos yang lalu. Dalam hal berkaitan Peguam Datuk Abu Bakar Isa Rahmat yang mewakili Syed ya memaklumkan bahwa mahkamah menetapkan pengurusan kes bagi rayuan itu pada 5 November depan. Dan beliau berkata Syed Shah Iqmal selaku perayu berjaya mendapatkan penangguhan pelaksanaan hukuman pada 20 September yang lalu. Sehubungan itu, mahkamah membenarkannya dilepaskan dengan jaminan sementara menunggu keputusan rayuan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Dalam sidang akhbar media, Abu Bakar berkata perayu dilepaskan dengan ikat jamin 35,000 dengan 2 penjamin yang mana ia merupakan prosedur biasa katanya. Itu antara perkembangan yang panas ya berkaitan dengan selebriti pendakwa selebriti ini yang telah pun dijatuhkan hukuman kerana pertuduhannya iaitu melibatkan kes rogol ya kepada seorang wanita. Dan sebelum saya akhiri, satu juga perkara yang ingin saya kongsikan ya berkaitan dengan kes JSBS. Mufti Negeri Sembilan tunggu MKI bersidang. Tunggu MKI bersidang dan selepas itu mereka mungkin ya akan membuat keputusan berhubung ajaran dan juga isu JSBS Holding selepas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam MKI bersidang. Mufti Negeri Sembilan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzi Naim Badarudin berkata, pihaknya mengambil kira fatwa yang diwartakan sebelum ini terhadap aurat Muhammadiyah dan Al-Arkam yang dilihat sudah memadai bagi maksud penyelewengan kumpulan itu. Jadi setakat ini Jabatan Kuasa Fatwa belum memutuskan perkara berkenaan untuk menfatwakan JSBS ini sebagai sesat katanya. Lebih-lebih lagi Negeri Sembilan punya fatwa yang sudah diwartakan berkaitan aurat Muhammadiyah dan Arkam yang dilihat memadai serta mencukupi penyelewengan yang terdapat di dalam JSB hari ini. Negeri Sembilan juga akan memutuskan apa yang akan berlaku apa-apa perkara berkaitan selepas MKI bersidang nanti, kata lapor berita harian online. Dan menurutnya Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan juga masih menunggu laporan penuh berhubung siasatan daripada polis Diraja Malaysia beserta bukti sebelum membuat keputusan mengenai kumpulan itu. Dan sebelum ini juga PDRM telah menyerbu 2 rumah amal dan kebajikan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan JSBS dinilai serta Seremban sebelum menahan 4 wanita. Polis turut melakukan serbuan di sebuah madrasah dekat Kuala Pilah yang daif dan menyelamatkan 40 kanak-kanak selain bukti penemuan mendapati pengurusan madrasah cuba menghidupkan kembali ajaran aurat Muhammadiyah. Itu dia. Jadi ada beberapa perkara yang saya kongsikan tadi sahabat semua, dan agak panas ya cerita-cerita yang ataupun maklumat-maklumat yang sedang hangat juga diperkatakan di media sosial ketika ini. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya kebuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.